Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum kita start, nak tanya suara clear tak? Clear tak? Sorry, I'm whispering sebab anak-anak tidur macam biasa lah, alasan pagi aku. Okay, sekejap akan nak tahu clear ke tidak? Clear ke tidak? Clear ke tidak? Clear ke tidak? Awal hari ni, hari ni awal. Okay, kejap akak tunggu korang beritahu clear ataupun tidak. Clear, Alhamdulillah. Okay, hari ni ada, pagi ni live kita best sikit sebab malam tadi ada this one girl, nama dia Atika. Dia message akak personally, DM akak. Dia kata, "Kak, saya nak faham benda lah ni." Macam dia antara pembangkang. Dia sendiri cakap ayat dia. Dia cakap, "Saya pembangkang apa yang akak cakap, saya tak faham." Macam itulah, macam kiranya the maksud of the message tu lah. Dia kata kalau akak sudi nak bagi dia faham, dia nak. Akak lillahi ta'ala, akak cakap Assalamualaikum, ya boleh, tak ada masalah semua. Lepas tu akak cakap tapi kena janji diskusi sebab dia minta akak nak buat discussion. Aku cakap tapi janji discussion tau. Maksudnya dengar macam apa tu akak cakap, cara akak kalau awak nak tanya jawapan, awak kena ambil masa sebab akak suka sebagai contoh. Betul tak? So korang kan dah biasa kat sini. So insyaAllah akak akan cuba clarify mana yang dia tahu. Sebab dia datang dengan Kak Fin, saya memang bangkang apa akak cakap, saya nak faham. Macam tu. So insyaAllah, of course it is never in my position untuk beri kefahaman kepada orang, but I can try my best untuk bagi tahu kenapa Kak Fin pegang apa Kak Fin pegang. And please understand, setiap apa yang korang tanya pada Kak dekat Ask ke, dekat live ke, dekat komen-komen area ke, ini adalah Kak. Anda sila ke kelas. If you are comfortable with the teacher that you have, itu yang korang pegang. Faham tak? It is never in my intention untuk pastikan kau kena ikut aku sebab aku lagi pandai. Tidak. Tapi itulah tu, kesilapan belaka juga sebab mungkin akak punya jaga makcik-makcik, and I cannot reach to the kids. But insyaAllah, waiting for Atika untuk request. Kita tunggu Atika dulu. Mana Atika ni tak masuk lagi. Oh, alamak, Kak Dina lah. Korang say hi, bagi salam pada Kak Dina, Wardina Safia. Kak Dina ada kat Australia. Kak Dina, tunggu kejap. Saya dah janji dengan this one girl. Kejap saya ni. Okay, Atika dah ada on dah. Bismillah. Bismillah ni sadri wa yassir li amri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. So first of all, terima kasih sangat sebab sudi nak sebab DM akak cakap, "Kak, saya memang tak terima apa akak cakap tapi saya nak discuss." And for me that is subhanallah, very awesome. Dan kita kena faham yang kita ni bukan nak bergaduh ke apa ke. You may have your stand, I may have my stand, and let me tell you why and you tell me why, insyaAllah. Okay? Alright. Okay, saya nak perkenalkan diri. Sebenarnya nama saya Afika. Oh, so bukan biasa Atika. biasa orang panggil Afiq sahaja. Okay. So tujuan saya nak cakap dengan Kak Fin sebab semalam saya tengok live dengan Caprice kan. Saya memang menyebelahi Caprice lah. Maksudnya dia mempunyai persetujuan sama dengan saya. Maksudnya kita salahkan Progol 100%. Saya pun berpihak kepada itu. Tapi bila saya dengar poin-poin tiba-tiba bila Caprice cakap pasal pistol, saya salahkan the one that's holding the pistol bukan pistol. Saya rasa macam benda tu sangat out of context. So saya jadi macam bila kat belakang saya menonton, saya macam kenapa you have the platform, kau dah live dengan Kak Fi, tapi you don't give out the points that I want to give. So sebelum saya mula pun saya nak minta maaf dekat Kak Fin secara bertulisan sebab sebelum saya cakap dengan Kak Fin, saya ada post story selepas Kak Fin punya yang masa meletup hari tu lah. So saya dah post yang still in my highlight sebenarnya. Saya punya ayat sangat-sangat kasar. So dalam tu saya nak minta maaf dekat Kak Fin. So kalau selepas ini, katakan selepas live ini saya berpihak kepada Kak Fin, saya akan turunkan highlight itu dan saya akan cakap balik, okay, saya setuju dengan Kak Fin sekarang. Tapi kemungkinan untuk saya tetap dengan penilaian saya sendiri juga, mungkin jugalah. So mana-mana pun boleh, okay? So tujuan saya sebab Afika, Jom. Do know that lillahi ta'ala, Kak Fin memang tak kisah
apa pun nak dikata, if that is your pendapat, it is your pendapat. It's never in my position untuk pastikan kau kena berubah. Tak, sebab kita semua ada different background. Okay. Lagi satu, sebelum awak start dengan soalan, akak nak awak faham, I am with you on the same page. Perogol memang salah. Gila apa tak. Cumanya menggunakan perkataan solely a man, a rapist yang salah tu. Okay, tak apa, sorry. Aku dia suka potong lah. Okay, sila. Okay. Sila. Okay. Okay, jadi saya nak tanya Kak Fin dulu, betul ke tidak kefahaman saya dengan apa yang Kak Fin post? Okay, jadi pen nak tulis. Okay, yang saya faham Kak Fin kata, saya faham tak bila Kak Fin kata yang macam Kak Fin tak salahkan victim, Kak Fin salahkan third party. Maksudnya punca kepada rogol itu berlaku. Okay, itu saya faham. Jadi bila Kak Fin kata, okay, I blame, macam contoh Kak Fin bagi yang pasal ayam Kenny Rogers tu. Maksudnya kita nak beli ayam Kenny Rogers tu mahal, kita pun ambil lah ayam yang murah. Sebab kita mampu yang itu saja. Jadi, okay, bila Kak Fin put in the rape case ni, aku nak rogol perempuan ini. Contoh nak Zalik, okay, perogol itu nak rogol saya sebab saya cantik di mata dia, tapi saya jauh dari gapaian dia, so dia pun rogol lah orang yang dekat dengan dia. Okay, macam tu. Betul tak? Itu betul. Apa yang saya faham. Okay. Betul. Jadi, saya bangkang benda ini sebab saya rasa macam okay, bila Kak Fin kata elemen api lah, nafsu lelaki tu elemen api, kita kena padamkan. Macam mana kalau saya cakap, okay, saya seorang yang panas baran tau. Maksudnya kalau saya marah, saya kena padam. Saya kena padam, okay, tapi dengan cara yang salah. Contoh, kalau saya marah diri saya, mungkin saya hantuk kepala saya kat dinding, ataupun saya kena baling barang, ataupun saya kena mencarut. Okay, benda tu semua salah kan? Jadi macam mana kalau saya kata contoh lah, saya pergi rumah kawan saya, lepas tu saya nampak mak ayah dia marah dia atas alasan yang tak munasabah lah. Okay, lepas tu saya pun marah. Saya rasa macam aku nak lempang mak bapak dia ni. Okay, tapi saya tak boleh. Macam takkan saya nak lempang mak bapak dia. Jadi saya balik rumah, saya lempang mak ayah saya yang tak ada kena-mengena dalam hal ini. Jadi faham tak? Saya nak lepaskan marah saya tu. Saya nak lepas. So saya pun lempang mak bapak saya yang tak ada kena-mengena, kesian mak bapak aku. Jadi macam benda tu macam bila Kak Fin cakap punca perogol ini merogol seseorang itu sebab it's an easy prey. Saya rasa macam itu bukan punca tau. Itu adalah satu alasan yang tak munasabah. So kau tak macam, bukan Kak Fin menyebelahi perogol itu, tapi Kak Fin macam justify the action. Kak Fin memberi dia sebab. So mungkin kalau saya seorang perogol, saya tengok Kak Fin, saya akan rasa macam, oh, someone understands why aku rogol dia ni. Bukannya ni aku nak rogol dia, aku nak rogol orang lain susah. Jadi aku pun pergi. So see someone understands. So bila saya faham macam tu. Jadi sebab tu saya bangkang macam kenapa Kak Fin berpendapat macam tu. Sebab itu adalah alasan yang tak boleh diterima pakai macam tu. Okay, tenang, take a breather. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Very good. I understand your point of view. Maksudnya awak rasakan kenapa macam ramai, bukan awak seorang, ramai yang fikir kenapa Fin tolong justify perogol tu. Sedangkan point akak, anak-anak kakak sini mesti dah biasa dah dengan perkataan akak ni. Akak cakap, apa orang buat pada kita, dia kena jawab pada Allah. Bagaimana kita respon kepada satu situasi, itu kita kena jawab pada Allah. Faham tak? So, macam Afiqah cakap tadi, you nak marah mak bapak orang yang macam tu, lepas tu you balik pergi bantai you punya mak bapak. So, sebagai seorang Islam, apa pun yang jadi di keliling kita tak boleh macam cakap, oh, aku ada rage, aku kena lepaskan juga kepada siapa. Oh, aku tak boleh nak pukul kau sebab kau mak bapak orang, aku pukul mak bapak aku sendiri. A true Muslim akan cakap, ya Allah, sabarkan aku ya Allah. Rasulullah SAW pesan kepada kita, bila marah diam, bila marah diam. It's not easy, I know, but then again more effort, more pahala. Sebab kita tak boleh macam, adakah akak justify, tak apa, saya faham awak merogol sebab awak dah geram kat orang lain. Tak, maksudnya kau kena dengar apa yang Allah kata. Allah kata kalau kau tahu kau ada isu dengan seksual, berpuasa. Faham? There are so many angle. Kemarin Cap ada tanya, kenapa Kak Fin terlalu fokus kepada orang perempuan? Kenapa? Because I'm a girl, I'm a woman. I do not know angle seorang lelaki. Kalau Kak cakap, okay, macam ni. Kita orang perempuan paling sakit hati bila ustaz-ustaz, minta maaf kalau ada ustaz-ustaz di klinik, ustaz-ustaz kalau cakap orang perempuan kena gini, orang perempuan kena gini. Senanglah kau nak cakap, kau tak ada struggle nak rasa dipandang. Kak Fin suka dipandang. Kak Fin sendiri, kalau Afiqah kenal akak masa mula-mula, ya Allah Afiqah, akak punya hidup teruk sangat Afiqah. Macam akak tengok ni, ya Allah subhanallah, comel. Umur Afiqah berapa tahun ni? 21. Subhanallah, 21 Afiqah. Akak ingat lagi,
Akak kali terakhir kena bantai dengan abah akak umur 21. Sebab akak pergi clubbing pakai seksi kau. Abah akak nampak pukul akak 3 malam straight. Akak 21 tak ada cantik elok macam Afika. Akak terlalu nak dikenali, terlalu nak. Tapi macam aku tahu muka aku tak cantik macam Nilofa, so aku seksikan diri. Seorang perempuan tak ada benda lain yang memang nak dipandang. Kenapa kita macam bila akak cakap filter tu bukanlah macam akak meletakkan hukum filter adalah dosa. Tidak. Akan tetapi kita nak cakap filter ni menyumbang. Akak tanya terus terang dengan Afika. Bila Afika upload sesuatu, because akak sempatlah observe Afika pun itu, and I see you are a talented pianist. Bila kita main piano, lepas tu walaupun macam kita rasa kita just ahli macam main music dekat dalam rumah je, kita akan upload yang sedap, betul tak? Yang waktu kita tengah cari kata pam, marilah pong. Kau takkan upload yang tu, betul tak? Kau akan upload yang memang betul-betul dah sedap, dan kita tahu kita nak orang macam sedap, very talented. Dan benda tu walaupun kita cakap saya bukanlah nak macam saya this is myself, I want to feel good, because macam akak tak tahu awak contohlah, kenapa akak suka tunjuk dekat orang yang akak a good writer, sebab aku matematik jahanam. So the part that I'm good, akak tunjuk kat ke depan. Faham tak? Itu sifat kita. Kita nak orang pandang kita. So apa yang akak nak cakap adalah macam untuk orang tu macam prevention. Agama Allah ni adalah tentang prevention. Akak tak cakap macam wah semua perempuan ni dah. Akak sendiri, Afika, kalaulah akak cakap benda itu semua, perempuan kena simpan diri, maksudnya akak ni masih berdosa tak? Masih. Walaupun akak dapatkan macam ni, akak masih ke depan. Akak masih buat live. It's my struggle. But I can't stop sebab akak tengok tak ada wakil perempuan yang nak cakap tentang Quran Sunnah secara keras. Kalau ada pun memang contoh-contoh guru-guru yang dah memang soleh-soleh daripada muda-muda. Jarang kita dapat tengok seorang perempuan yang dulunya rock and roll datang ke depan. Saya ni dulu jahat dan hina, tapi saya dah berubah. So tengok saya. Kita ni nak tengok macam mana manusia ni, kita lagi percaya testimoni daripada yang orang cakap. Faham tak? So clear tak? Sorry akak mengapa pagi dia banyak pagi akak memang meja berabuk. Okey silakan. Okey. Saya takkan bangkanglah apa yang akak cakap. Okey, saya dah semua. Okey. Tapi kena tahu baru sedap, baru kita indah kita ni. Betul demi Allah. Percayalah Afika, bukan Afika seorang yang fikir macam tu. Maksudnya at least Afika sudi nak tanya akak dengan adab. Jadi bila kita buat discussion sedaplah kita nak borak. Okey, silakan. Okay, lepas tu apa yang saya faham bila Kak Fin cakap kenapa aku fokus kepada perempuan, sebab aku perempuan. Okay, jadi sebab saya nampak yang mindset ramai orang lah, bukan Kak Fin saja, kita dah rasa macam, sebab saya dulu rasa macam ni tau, saya pun salahkan mangsa-mangsa ni, macam kena siapa suruh kau pakai macam tu. Saya pernah berfikir macam tu. Lepas tu saya rasa macam mindset kita ni, kita terlalu berpegang macam okay perempuan ni, diorang ni dah behave macam binatang, kita dah tak boleh ubah dah, sebab tu kita kena prevent. Sebab itu bila saya fikir balik, tak boleh, sebab kita menormalkan benda tu, normalisasikan benda tu. Macam okay, they behave like animals, tapi hakikatnya diorang tetap manusia. Manusia yang kita boleh ubah. Nafsu diorang tu tetap macam boleh dikawal. Kalau kita macam saya sebenarnya saya tak tahu Kak Fin pernah buat macam ni ke tak. Saya tengok live Kak Fin yang subuh semalam. Kak Fin ada terangkan macam lelaki kena tunduk pandangan semua. Tapi saya tak nampak ramai orang macam memperjuangkan macam the same amount of effort you ask women untuk cover up, you don't give up the same amount of effort untuk suruh berogol berhenti merogol. So saya macam kenapa you tak puankan benda tu, sebab macam kita terlalu fokus lah, kita terlalu fokus macam lelaki ni dah tak boleh. Tapi sebenarnya macam perogol itu melakukan macam perbuatan merogol tu tetap kebebasan memilih. Faham tak? Macam saya, contohlah nak ulang sekali lagi, kalau perogol itu merogol saya, lepas tu kemudian esok harinya saya dapat tahu dia rogol saya sebab dia dibayar. Okay, orang lain bayar dia untuk rogol saya. Tetap, walaupun orang yang bayar dia tu tetap salah, tapi saya tetap akan 100% salahkan perogol itu sebab kenapa kenapa kau pilih untuk terima bayaran itu? Kenapa kau pilih untuk rogol aku? Tak kisahlah kau dibayar ke nafsu kau dah, semua alasan saya dah tak terima sebab engkau yang pilih untuk rogol aku. Macam tu. So macam saya tolak tapi dah semua punca jadinya kau rogol aku sebab apa sekalipun kau tetap pilih
untuk rogol aku. So itu je yang saya nampak. Macam tu. Okay. So maksudnya soalan awak adalah kenapa akak tak fokus kepada, akak tak cakap pasal lelaki juga. Okay, satu tadi akak cakap sebab akak lebih fasih hal perempuan. Remaja-remaja dan perempuan-perempuan yang akak bantu berkenaan dalam, akak ada 2 kes. Satu dia pregnant out of wedlock, satu lagi kes-kes rogol. 2 kes ni akak memang handle. Okay, yang akak handle adalah perempuannya. Siapa yang pernah akak bantu semua tahu. Macam biasanya kan kalau orang kalau macam oh dia ni pregnant macam okay, family angkat yang contact akak, lepas tu dia akan tanya bapak dia kat mana, maksudnya dia akan tanya pasal lelakinya. Akak daripada dulu habit akak memang tak minat nak ambil tahu kalau benda tu dah tak kena mengena. Sebagai contoh, akak akan cakap kalau yang pregnant ni kahwin dengan mamat tu, dia tak ada, dia sekadar penderma sperma je bagi akak. That is how Kak Fin mampu disconnect dengan macam tu, sebab akak tak mampu nak ubah yang tu. Tapi yang ada depan akak yang dah memang datang pada akak, Kak Fin saya nak serah diri, saya pregnant. Kak Fin saya nak serah diri, saya kena rape. So akak akan fokus kepada ni. Sebab akak tahu mangsa biasanya tak suka nak cerita pasal benda tu. When you have a trauma, you don't want to talk about that person anymore. So you want to focus on this. Tapi berkemungkinan, macam akak tak tahulah, lillahi ta'ala akak tak tahu macam mana, tapi memang ada di luar sana yang nak bincangkan pasal tu. Macam akak faham Caprice rasa macam Caprice kalau jumpa lepas tu nak tembak mamat tu. Akak faham, I understand the rage, I was like that before. Tapi soalannya, kalaulah kita macam untuk setiap orang yang menyakitkan kita, kita doakan kejatuhan, adakah akan berhentikan kejatuhan tu ataupun kita kena ubah pilih kawan-kawan kita? Faham tak maksud akak? Macam contoh dalam persahabatan, kita cakap aku ni asyik orang pijak je, orang asyik ambil kesempatan je kat aku. Setiap kali daripada kecil sampai ke besar, akak antara orang yang fikir macam tu, orang asyik anu aku. And then I realise it's not people, it's me. I let people come and pijak aku, that's why. So I change myself. Faham tak? So okay, coming back to this isu macam akak tak boleh nak ubah rogol segala bagai. So apa akak boleh buat? Akak boleh pesan kepada yang bawah-bawah ni untuk jaga diri. Orang fikir akak salahkan mangsa sebab akak bagi contoh Kak Tun dengan Linda. Lepas tu akak cakap okay, cuba kalau kita tanya, kenapa nak tanya mangsa? Akak macam kita berbual secara teori. Kalaulah kita tanya, if there's anything that you want to change, apa? Kalau Kak Tun, aku tengah duduk elok je ni, aku tengah masak, tak ada kena-mengena, tiba-tiba aku kena rogol. Ada tak yang boleh Kak Tun ubah? Tak ada. Betul tak? Because dia tak buat salah. Kalau Linda kita tanya, ada tak agaknya? Mesti dia cakap, saya kalau tahu saya takkan pergi group study, saya tak, so many path yang dia kata kalaulah. Faham tak? Tapi Islam ni agama mencegah. Sebelum kita fikir kalaulah, Allah cakap jangan buat itu, jangan buat ini, supaya kita tak perlu satu hari nanti bermain dengan kalau ni benda paling tak boleh nak capai. Dia macam semalam adalah sesuatu yang dah memang tak boleh nak ubah langsung. Untuk anak-anak yang akak memang tolong bahagian rape dengan bahagian pregnant, tanyalah dengan diorang, demi Allah lillahi ta'ala, minta seorang yang selama ni akak bantu tampil ke depan dan cakap memang Kak Fin hinakan saya, padankan muka saya sebab saya kena rogol. Lillahi ta'ala, Allah sebagai saksi. Akak jenis kalau benda dah jadi, kalau kau dah pregnant, kalau kau dah kena rogol kerana salah kau ke kerana bukan, memang demi Allah tidak mungkin akak akan cakap salah kau. Tidak. Faham tak? Because it is not in my position. Dan akak memang akan cakap, walaupun Caprice cakap tak baik nak cakap benda ni ujian, ada ramai yang tegur, tak baiknya macam cakap ujian, biar dia yang decide benda ni ujian. Dalam Al-Quran, Allah pesankan kepada kita semua untuk menyampaikan wabashiril ladzina amanu, sampaikan perkabaran berita baik kepada orang-orang yang beriman. Kalau dia kena dugaan, cakap dengan dia, tak apa, ini ujian ni nanti kalau lulus kita masuk syurga. Ini tanggungjawab kita untuk cakap kepada orang, ini ujian. Bukan kita cakap macam sabar ni ujian, kau tak faham apa aku rasa, jam. Tapi Quran suruh cakap ni, Allah suruh kita berpesan. Kalau macam orang ni ada dugaan, kita pujukkan macam tu. Ini guideline. Islam ni dia punya perfect
cara kita nak beristinja, nak berak pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ajarkan. That is how perfect this religion is. Faham tak? Tapi akak ada baca juga komen-komen yang mengatakan macam kenalah ikut peredaran zaman. Tak boleh macam tu. Sebab benda-benda macam ni lah yang buatkan kitab-kitab Taurat, kitab-kitab yang Rasul dulu-dulu diubah sebab it's not up to date, they say. Tak boleh macam tu. Okay? Tapi akak bukan nak ubah awak. I just want to bayangkan okay. Dia macam ni. Bila akak dekat ask, jawapan yang akak boleh bagi pendek-pendek sebab kalau perasan akak punya gambar belakang hitam. Nak ambil gambar hitam tu, dia kena macam pegang telefon. Kan dia macam kalau nak ambil gambar, dia kena snap dulu kan. Snap banyak masa pula aku nak buat macam tu. Jadi jawapan akak memang pendek-pendek. Bila dah pendek, kedengaran garang. Lepas tu kaedah akak ni pula, dia macam akak macam mak-mak kalau macam katalah akak tengah buat cekodok. Lepas tu anak cakap, "Mak ni apa?" Dia tunjuk kat kangkung. Lepas tu cakap, "Itu pampers kau." Akak jenis mak yang macam tu, yang jenis dalam rumah akak memang jenis lawak kelakar macam tu. Tapi mungkin orang tak boleh faham jaga akak. Lama-lama lah lepak dengan akak. Kalau pun tengah menyampah dengan akak pun lama-lama lah lepak sini. Lama-lama nanti cakap, oh dia ni kepala otak dia bengong juga sebenarnya. Wallahualam bisawab. Okay, Afika ada soalan lagi? Bukan soalan lah, macam macam mana saya cakap, berbalik kepada kartun dengan Linda tadi. Okay, alright. Sebenarnya Cuk, Kak Afin terlupa bagian kartun tadi. Ya Allah, ini satu perangai akak dah pusing akak lupa. Sebab awak tanya tadi kenapa orang terlalu fokus kepada kartun dengan Linda instead of yang Progo tu kan. So akak jawab tadi sebab akak nak elakkan the future kartun dengan the future Linda. Betul? Okay, so sekarang akak nak bagi tahu. Kenapa kita selalu sakit hati sebab macam mana kata orang macam nak cakap kalau bila akak cakap macam akak lebih fasih tentang macam mana nak jaga diri berbanding dengan apa yang orang lelaki fikir, akak harap Afika boleh terima dan faham. Akak tak tahu kenapa ustaz-ustaz lain tak fokus kepada lelaki-lelaki sebab diorang lelaki-lelaki. Kenapa diorang lebih banyak fokus kepada orang perempuan? Faham tak? Akak tak tahu. Mungkin akak nampak brutal dan lasak ke apa benda kan. Tapi itulah tu macam orang fikir akak ni terlalu chauvinistic, terlalu backing orang lelaki-lelaki. Sedangkan I'm not. Akak nak jaga anak-anak perempuan. Jaga anak perempuan ni susah sebenarnya. Ya Allah. Jadi macam kena orang perempuan macam ni. Akak ada 2 orang anak, satu lelaki, satu perempuan. Juna kalau dia dah nak satu pasal dia OKU. Kalau dia dah nak, dia memang nak. Sakti usia 2 tahun selalu terpaksa kena mengalah. Akak selalu kena pujuk dia, adik kena share dengan abang, adik kena share dengan abang. Padahal dia adik, dia perempuan. Tapi bagi akak dengan suami, lagi senang pujuk anak perempuan daripada pujuk dengan anak lelaki. Orang lelaki-lelaki susah nak kabur. Sebab kalau kita kata jangan, dia nak juga. Orang perempuan, kalau kita cakap adik, Mami tahu ini adik punya. Tapi adik kena sabar, ini abang adik nak buat macam mana. Faham tak? Jadi approach akak lebih senang untuk akak mold anak-anak perempuan berbanding akak nak pergi dekat budak lelaki yang akak tak ada background. Aku nak cakap pasal apa pun akak tak tahu sebab boys yang akak kenal sebab akak daripada zaman macam mana. So lelaki-lelaki akak kenal jenis lain. Jadi macam akak tak tahu nak sampaikan macam mana kepada ni. Sebab macam kalau orang ada je ramai anak-anak yang datang pada Kak Fin, saya ada isu dengan masturbation, saya ada isu dengan pornografi, saya ada isu gini, saya ada isu itu. Apa yang Kak boleh pesankan? Puasa. Sabarlah nak buat macam mana. Ada juga yang datang pada Kak Fin, saya nak kahwin sangat tapi mak opak saya tak kasih, saya bengang gila. Lepas tu dia ajak akak nak bergaduh dengan mak opak dia. Maksudnya Kak Fin backing lah saya nak marah mak opak saya. Lepas tu akak macam, tapi kau yang salah, kau pergi dating ke suruh. Faham tak? Jadi macam akak punya approach luas. Akak tak boleh nak backing kau seorang-seorang. Macam ni. Akak kena cakap secara skop besar. I hope akak fahamkan Afika? Kalau tak faham boleh tanya lagi, Meh. Okay. Sebenarnya itu dah menjawab persoalan saya lah sebab kenapa. Sebenarnya jawapan dia, Kak Fin banyak fokus on perempuan sebab perempuan lebih mudah dilentuh. Tapi
saya nak, bukan nak melawan lah, maksudnya saya nak cakap Tak apa. akhir kata bila Kak Fin cuba ni, why you were trending on Twitter, sebab sebenarnya susah juga nak lentur perempuan ni, sebab perempuan akan balas balik. Kenapa kau nak suruh aku tutup aurat, kau patutnya suruh lelaki ni. Okay, sebenarnya dua-dua susah. So sebenarnya benda tu inevitable tau. Jadi saya rasa macam kalau Kak Fin katakanlah semua perempuan muslim tutup aurat dah, okay, tiba-tiba yang perogol ni dia tengok gambar non-muslim pula, jadi dia tetap merogol. Jadi saya rasa macam kalau memang kita nak reduce, okay, saya tak salah, kita memang kena tutup aurat, itu adalah suruhan Allah, saya takkan bangga benda tu. Tapi kalau katakan nak raping ni stop by covering aurat, saya rasa benda tu tak boleh, sebab selagi perogol ni diorang akan cari benda yang menaikkan syahwat diorang, akan sentiasa ada, dan muslim akan sentiasa ada. So benda tu tak akan berhenti selagi perogol tu tak berhenti. Yang tu saya nak tekankan lah. Lepas tu Akak dah jawab tu. Kejap. Okay. Okay. So kalaulah awak kena rogol, lepas tu awak bersabar, lepas awak dapat satu pahala bersabar kerana ujian rogol. Kalau awak dah jaga diri awak pakai syar'i, lepas awak tetap dirogol, awak dapat pakaian syar'i punya pahala, dan awak dapat double effort sebab awak dah try. You protected yourself. Dia macam ada orang nak masuk rumah kita. Kalau kita memang saja tak kunci rumah, lepas tu orang masuk, perompak masuk, polis pun garu kepala, macam mana aku nak defend budak ni? Dia ni kunci pintu pun tidak. Akan tetapi kalau dia cakap, saya dah kunci rumah saya buat alarm itu, saya buat ini, still kena pecah masuk. Bukan saja polis akan backing, insurans pun akan tolong bayar pada dia. Faham tak? Tadi kejap Afika, tadi ada very good question daripada Desi apa tadi, kejap akak nampak tadi. Dahia Desu, very good question. Are you saying your son wants to do something bad, you are just going to let him because you said it yourself, what he wants he gets? Okay, nombor satu, my son is OKU, dia autism, so memang susah. Tapi yang kedua, bahagian disiplin anak lelaki kerja suami saya, sebab I am more familiar with macam mana nak pujuk sakti. That is why anak laki-laki merapati bapanya, sebab dia akan dapat ciri-ciri kepimpinan itu. Untuk orang perempuan, mak dia akan guide dia, sebab kelembutan anak tu akan didapatkan, diserapkan daripada kelembutan ibunya. Itu sebab sakti tu macam tomboy sikit, sebab mak dia tomboy. Okay, so I hope I answer your question. Okay. Juna ni dia exception case sebab dia OKU, minta maaf sangat. Bukanlah kita saja padankan muka adik. Okay, silakan. Okay. Lepas tu pasal Kak Tun dengan Linda tu, saya faham bila kata Kak Tun duduk rumah semua. Okay. Persoalan yang saya tak faham bila Kak Fin kata siapa yang lebih kita empatikan. Of course Kak Tun sebab dia duduk rumah. Okay. Linda pula dia put herself in the situation. Persoalan saya macam kenapa kita nak bandingkan siapa yang lebih kita simpatikan. Benda tu faham unnecessary kan? Okay. Sebenarnya konteks Kak Fin yang sebenarnya betul apa yang Kak Fin cakap, cuma bila Kak Fin tak spesifikkan benda tu, orang akan generalizekan benda tu. Maksudnya Linda ni dia boleh jadi banyak situasi tau. Maksudnya andai katalah dia pergi sesuatu tempat dan Farid seorang je yang boleh hantar dia balik. Katakan study group ramai-ramai dah ni perempuan semua, tapi memang Farid seorang je yang boleh hantar dia balik. Okay, so dia pun tiba-tiba dia kena rogol dengan Farid. Okay, itu satu. Let's say kalau Linda macam tak apalah, aku takut kena rogol dengan Farid, aku jalan kaki lah balik rumah. Tiba-tiba balik rumah pun dia kena rogol juga dengan orang tepi jalan, let's say. Okay, dah tak boleh dah. Ketiga, okay, dia pun fikir kalau aku balik naik Farid aku kena rogol, aku jalan kaki aku kena rogol. Ketiga dia macam tak apalah aku naik Grab. Tiba-tiba dia kena rogol juga naik Grab tu. So macam benda tu bila diletakkan tanpa specific case, kita akan generalizekan, orang lain akan faham Kak Fin ni memang akan salah ke perempuan. Tapi kalau Kak Fin spesifikkan, maksudnya let's say Linda ni ada banyak je cara untuk dia balik. Dia boleh call abang dia ambil, dia boleh minta kawan perempuan dia hantar, tapi dia yang bergedik. Farid boleh tak you hantar I balik? Kalau Kak Fin spesifikkan macam tu, orang takkan salah faham. Tapi bila Kak Fin tak spesifikkan, dia jadi generalize, semua orang faham apa yang saya faham lah. Macam Kak Fin nak menyalahkan Linda lah, apa pun situasi dia macam tu. Faham. Okay, ramai dah tolong replykan kat bawah ni. Jangan study group study. Okay, so very good question. Okay, macam tadi cakap, okay, Linda ni tak nak. Okay, sebagai contoh, Farid je boleh hantar. Sebab Farid je satu laluan. Ataupun, okay, Farid hantar naik Grab. Grab pun kena rogol. Astaghfirullahaladzim. So dekat sini lah peranan ibu bapa ataupun wali-wali. Dalam Islam, okay, ground rules dia, jangan keluar rumah wahai orang perempuan, melainkan kalau kau ada wali.
Itu memang ground rules dia. Akan tetapi Islam ni tak jahat. Islam ni dia boleh tengok juga situasi macam mana. Adakah situasi tu memang tak boleh. Nak tak nak terpaksa. Sebagai contoh, wali kita, abah kita tempang ke apa sampai tak boleh nak bawa kereta. Abang kita, benda-benda yang membuatkan kita tak mampu nak pergi kan. So, nak tak nak macam mana. So, dalam Islam ni, kalau ada exception tu, boleh. Tak ada masalah. Tapi soalannya kita betul-betul tahu itu adalah alasan ataupun kita saja beralasan. Faham dekat situ clear. So, kalaulah seorang mak abah sanggup menyusah akak dulu masa sekolah, akak mula merapik lepas akak masuk universiti. Maksudnya bila akak dah terlepas tanpa mak abah. Waktu akak ada mak abah, maksudnya akak memang tak boleh langsung keluar rumah. Itu yang aku kata shock mengelatat ni. Tak. So, sebagai contoh ni, kalau kami student yang belajar dekat overseas, itulah contoh exception. Faham tak? Maksudnya dah dekat situ. So, pastikan. Macam semalam, kemarin Kepris ada cakap, kalau macam tu, wali dah hantar, lepas tu dekat dalam situ, bukannya wali boleh pantau. So, sebab itulah kita kena ada takwa. Takwa ni memang sangat-sangat benda ni seorang-seorang kalau kau ada takwa, kau takkan layan porno. Kalau kau takwa ni meletakkan Allah tengah pandang aku, Allah tengah pandang aku. Kalau kita tengah type, perempuan kau ingat seronok ni, type kita lupa Allah tengah observe je. Oh budak ni kerja kena ni kejap lagi ni. Faham tak? So macam macam tadi, kalaulah kita wali dah hantar, lepas tu dekat dalam situ kau tetap nak buat, kita ni manusia yang sangat terror mencari ruang dan peluang. Macam dulu masa akak muda, abah akak, macam akak cakap, bah nak keluar, kenapa? Nak pergi CC, sebab sekarang masa tu internet baru boom tau, semua orang pergi KCC, pergi CC nak main internet. Abah akak punya tak kasih kita orang keluar pergi pergi CC. Abah akak sanggup instalkan internet kat rumah. Masa tu siapa ada internet kat rumah tu macam wow gitu. Abah akak sanggup. Masa habis SPM, bang nak kerja sebab semua orang kerja. Abah akak jemput hantar. Tapi dekat tempat kerja boleh je aku nak menglenet ke apa benda segala pakai. Faham tak? So, coming back to kita sebagai wali. Anak akak, katalah dia kata dia nak study group. Dan akak pun aku hantar, aku jemput. Apa jadi kat situ boleh jadi macam-macam. So, kita sebagai ibu bapa, kita kena fikir, adakah situasi tu elok atau tak elok? Itu sebab ramai anak-anak muda datang pada akak sakit hati dan panggil mak bapak dia orang toksik. Sebab mak bapak tak supporting, tak bagi anak-anak pergi study group ke apa-apa. Sebab apa? Sebab anak-anak tak nampak apa yang mak bapak dah nampak. Sebenarnya kalau kau nak study group sangat, makcik siap bancuhkan kopi, buatkan cukodok kalau kau nak belajar depan aku. Ataupun kalau akak lah macam Sakti dia nak study group sangat dekat McDonald dengan kawan-kawan dia, aku pergi, aku duduk belajar. Aku makan ayam goreng kat situ, tak ada masalah. Faham tak? Mak ni bukannya saja-saja nak menyampah ke anak. Anak-anak tu cakap, mak tak percaya kat saya. Sebab mak akan cakap, aku memang tak percaya langsung aku tak percaya kat kau. Sebab kita tahu syaitan macam mana. So, untuk isu Linda ni, no one is judging Linda. Macam tadi awak cakap, kenapa kita nak bandingkan antara Kak Tun dengan Linda? Tidak langsung demi Allah. Tapi kita nak cakap, cuba kalau awak fikir, satu hari awak nak berada dalam situasi yang mana ni Kak Long? Cakap, awak nak berada dalam situasi Linda ke? Nak dalam situasi Kak Tun? Kalau awak dah dalam situasi Kak Tun, this is one movie. Tajuk dia The Machinist. The Machinist ni lakonan Christian Bale. Christian Bale ni yang berlakon cerita Batman tu. Dia cerita dia adalah pasal dia manusia dia sampai dah kering gila. Christian Bale punya one of the best work lah lakonan dia. Lepas tu badan dia sampai dah skempen gila macam drug addict kau semua. Lepas tu tema cerita tu adalah dia dah terlanggar orang, lepas tu orang tu mati, lepas tu dia tergamam, dia terus langgar lari. So sepanjang tu kita tak tahu kenapa dia macam mental-mental. Rupa-rupanya dia punya point cerita tu adalah guilt haunts. Rasa sebersalah tu takkan boleh hilang selagi kita tak maafkan diri sendiri. I'm very sure Linda, I'm not saying any Linda out there, I'm saying kalau kita jadi Linda, kita akan macam macam mana ni, macam kalau aku boleh ubah, sebab guilty tu. So, I'm trying to show to the kids, kalau kita tahu kita dah buat segala prevention, tetap kita kena macam
Faham tak? Ini memang ujian daripada Allah. Sebab aku dah terada, aku dah jaga diri. Faham tak? Macam sebagai contoh Aisyah radhiyallahu anha, dia difitnah sebab dia tertinggal dekat belakang. So macam bila ada yang tolong sampaikan balik ke caravan dia orang, apa cakap, oh Aisyah tu dia ada gini-gini gosip-gosip na'udzubillah min zalik. You know, ada je orang boleh cakap, itulah menggatal, siapa suruh kau keluar daripada karavan segala bagai. Tapi telahkah dia jaga diri dia? Telah. Telahkah dia memang muliakan diri dia? Telah. Jadi siapa yang backup Aisyah radhiyallahu anha? Dekat dalam Al-Quran, Allah ajar kita untuk beradab kalau kita dengar fitnah. Allah kata, kenapa kau tak takut bila Allah kata dalam Quran surah An-Nur kalau tak silap, Allah kata, kenapa masa kau dengar cerita tak baik, kau tak cakap benda pertama yang kau patut cakap adalah tak adalah haza buhtanul azim. Ini tak real. Faham tak? So I'm so sorry, jawapan akak ni pusing sana pusing sini sebab jawapan sebab Islam ni dia tak boleh yes or no. Sebab sebagai contoh, kalau awak tanya, Kak Fin, habis wali kita nak ke mana-mana kena dengan wali lah. Jawapannya yang paling betul akak nak je kan? Ya. Tapi kalau akak terus cakap ya, nanti dia cakap jahatnya Islam. Habis aku ni macam mana? Akak sendiri ada staff. Staff akak ada yang tak kahwin lagi and everything. Pergi kerja balik kerja dah sendiri. Itu sebabnya kerja akak. Sebab akak adalah majikan. Akak bertanggungjawab untuk wali-wali pekerja akak. So akak pastikan dalam office akak semua kena solat. Semua dekat dalam office akak tak ada satu lawak jenaka lucah-lucah. Benda-benda macam tu akak jaga. Faham tak? So sebagai contoh, macam katalah ada job yang kena pergi site, akak akan pastikan tak ada cuma lelaki dan perempuan dalam satu kereta. Akak akan pastikan tak apa, walaupun ni bukan job suka kau, walaupun kau budak printer je, kau pergi je macam apa salah aku kena follow sekarang ni. You know, sebab kita kena macam ibu bapa ataupun wali yang dah serahkan anak ni untuk jaga. Macam ni lah, macam kita, akak ada anak. Lepas tu anak akak tiba-tiba nak sleep over kat rumah kawan dia. Mak bapak budak tu akak kena harap dia tolong jagakan anak akak. Faham tak? Allahu Akbar. So sorry akak jawab panjang Afika ya. Tak apa. Sorry Afik. Bagi saya banyak penjelasan. Saya suka. Tabarakallah. Okay. Barakallahu fiik. Apa yang nak cakap? Sekejap. Okay, lagi satu, bila Kak Fin ada cakap pasal niat upload gambar. Okay, Kak Fin kata niatnya untuk tunjuk kan. Mula-mula saya nak bangkang, okay saya tak rasa saya upload sebab menunjuk. Tapi bila saya tanya diri saya balik, okay kalau bukan niat untuk tunjuk, kenapa aku upload? So saya sendiri tak boleh jawab soalan saya tu. So saya macam okay, saya takkan bidas. Okay, tapi nak kata saya nak pujian, sebenarnya bila saya upload selfie saya tak dipuji pun. Okay, tapi saya macam suka upload lah. Okay, jadi yang saya nak tanya Kak Fin, bukan nak biadab tapi saya nak tanya Kak Fin ada upload gambar anak-anak Kak Fin juga. Okay, jadi Kak Fin, saya ada baca Kak Fin kata I am still struggling. Maksudnya ada nampak post Kak Fin berkurangan kan, post anak-anak berkurangan. Tapi sebagai seorang perogol lah, saya tak rasa perogol tak akan kisah. Okay, aku peduli apa kau tengah berkurang post sekarang ni. Kalau aku nak rogol budak, aku tetap akan rogol. Jadi macam mana kalau ada orang cakap dekat Kak Fin, kau adalah penyebab kenapa budak lain kena rogol, sebab dia nak rogol anak kau, tak boleh dia rogol budak depan dia. So benda tu macam bunyinya kasar lah, tapi macam benda ni Kak Fin pesan kat orang, sedangkan Kak Fin pun buat macam tu. Saya bukan nak biar tak tahu. Itu apa yang saya nampak macam tu. Okay, faham. Okay. Nombor satu, memang akak sendiri akui. Itu macam awal-awal tadi akak cakap kan, akak still struggle juga. Patutnya akak tak upload apa-apa dah semua benda ni. Okay, yang kedua pasal anak-anak akak. Itu sebabnya akak cakap, walaupun macam sekarang ni akak dah berkurangan, masih lagi akak buat benda Allah ni kan. So that is why I said that I'm still struggling. Benda Allah ni dia macam nak mak. You know, akak macam rasa risau sangat. Akak sekarang ni rasa berbelah bagi sangat sebab akak risau. Tiba-tiba sedih. Akak risau satu hari nanti Sakti cakap, kenapa dia tak dilayan macam abang dia. Sorry. Sebab masa Juna dulu, dia siap dapat lagu, dia dapat all those exposures and everything. And Kak Fin sebenarnya dah tak nak upload dah gambar adik. Tapi akak risau kalau satu hari nanti dia tanya, don't you love me as much as you love my brother? So dia struggle, tapi macam kiranya benda ni salah. Akak nak ajar kan, akak nak cakap, akak macam ni Allah dengan anak. Akak boleh pujuk adik, tapi akak dulu macam adik. Akak
marah abah akak sebab everything. Abah akak selalu lebihkan my brother. Semua benda macam, oh mentang-mentang dia lelaki-lelaki so dia macam best lah. Macam segalanya dia puji Along je. So kenapa aku tak cukup cantik ke? Macam tu. So akak takut macam sebenarnya ini insecurity akak je. Mungkin Sakti boleh faham, you know. Tapi itulah tu. Jadi untuk menjawab soalan awak tadi pasal macam mungkin gambar 1-2 Sakti ni akan boleh buat orang merogol. Tu sebabnya walaupun macam the struggle yang I have, aku cakap okay, kalau aku nak upload juga, aku akan upload gambar Sakti yang selekeh-selekeh. Bukan jenis princess yang macam oh cantik-cantik, oh makeup-makeup, tak ada. Maksudnya biar dia gambar yang budak selekeh yang kalau orang tengok pun tak selera aku nak gelak je. Faham tak? InsyaAllah semoga macam adalah juga 1-2 macam kalau Afika tak kenal akak masa awal-awal dulu. Masa awal-awal dulu akak Juna satu jam satu gambar. Betapa akak obses dengan anak akak dulu. Ya Allah. So sekarang ni kira dalam masa 2-3 hari satu gambar tu, at least akak akan cakap dengan anak akak, Sakti, fasa ni mami tengah struggle. Mami tahu Allah tak kasih ni, tapi itulah tu macam mana nak ni. Mami minta maaf sangat. Macam tak tahulah, ini the mother side of me lah. So again, yang baik ambil, yang masih akak buat, jangan buat. Faham tak? Maksudnya macam akak duk okay, boleh tak kalau akak nak share satu story ni. Masa kita orang pergi kelas hadis dengan Syekh Asim Al-Hakim, dia masuk dalam chapter perempuan kalau nak keluar tanpa mahram tak boleh. So kawan akak dah beli tiket, dia nak pergi Mongolia, aku tak salah akak masa tu. Lepas tu gambar apa tu dia macam aku tiket semua dah beli segala bagai, macam mana ni. So dia pun ajukan soalan ni. Lepas tu dia kata, Syekh, habis kalau macam kami ni orang-orang yang macam tak ada wali atau dia dah umur 30 lebih. Dia macam kiranya Syekh kata macam bayi-bayi akak tak kahwin, duit banyak, kerja dah okey semua kan. So macam mana ni? Habis takkan saya tak boleh enjoy life? Faham tak? Tapi dia cakap dengan cara baik-baik lah. Lepas tu Syekh cakap tak boleh. Sebab itu memang guideline dia. Melainkan kalau ada exception gini-gini. So of course lah exception apa? Apakah? Adakah itu kewajipan? Tidak. Adakah itu ibadah? Bukan. Lain lah macam kalau dia terpaksa travel solo untuk pergi menunaikan umrah. Lain lah. Tapi ini nak pergi Mongolia saja-saja dengan kawan-kawan travel macam tu. Faham tak? So kita lepas dia habis tanya tu, kita duduk sesama, kita saling pegang sabar. Macam aku faham. So what I want to tell you adalah kadang-kadang kan kita tak terjangkau lagi ilmu Allah ni. Sometimes kita tak nampak kenapa lah. Macam tapi kalau macam tu how. Tapi untuk orang yang betul-betul faham hidup ni landas ni Quran dan Sunnah, kita kena diam je. Sometimes benda tu kalau tak tertelan lagi, diam dulu. Satu hari kita nampak insya-Allah. Macam masa muda lagi, akak selalu kalau bergambar macam tu kan. Konon tangan saya macam musician, konon rock and roll. Orang cakap pada akak, Fin, apa kau buat ni salah, gini, list kan, gini, syaitan, apa. Akak tak nampak. So macam Tapi Alhamdulillah, bila sekarang ni dah tu macam nampak. Ilmu ni nak sampai ke kepala kita, dia bukan ikut siapa yang struggle nak mendapatkannya. Kita mungkin boleh try nak dapat, tapi kadang-kadang kita tak tertelan. Macam sebagai contoh dalam kelas, cikgu ajar subjek yang sama. Ada student dalam masa 2 minit dia, okey. Ada student yang macam, apa ni, tak faham. Kenapa ni? Apa ni? Faham tak? So, kita kena juga macam, tapi boleh tak waktu kita tak faham, je nombor negatif, jumpa nombor negatif sama dengan nombor negatif. Faham tak? So at the end of the day, kena juga diamkan diri kalau kita belum faham lagi. Kenapa? Okay, so I hope I answer your question. Okay? Tadi yang macam yang pasal gambar anak-anak tu. Okay. So apa yang akak nak cakap? Ya, tak apa. Okay. So tadi ada yang kata macam tak menjawab pun yang pasal upload gambar anak tu yang perogol nak salahkan tu. Okay. So like you guys, I blame myself sebab aku masih struggle lagi dan aku tak mampu lagi nak berhenti dengan dosa yang ni. Faham tak? Do I say that macam kau tak, macam katalah orang cakap kau upload gambar anak kau jadi punca anak aku kena rogol. Kita sebagai orang yang beragama dia cakap apa dia cakap tu betul. Aku minta maaf, my struggle affects you. Because kalaulah aku tergolong dalam golongan yang betul-betul menjaga diri, insya-Allah kita semua boleh jaga kita sama-sama. Faham tak? Amboi, cantik pula gambarnya waktu freeze ni.
Aduh. Amboi, manis pula terberhenti ni. Okay. Alright. Rasa dah termati ni. Kita tunggu sampai 3-4 saat. 1, 2. Siapa boleh print screen ni? Print screen kan kejap? Ah. Okay. Dah termatilah rasanya. Okay, tak apa. Sekejap. Takut line dia sebab akak dengan hujan sana kuat sangat bunyi. Okay, siapa-siapa ada soalan, okay, silakan. Simpanlah please, good discussion. Saya tengah kerja, insyaAllah. How about kalau in future they did wish you didn't post her pictures when she was small? I would just betul-betul macam, satu, I would feel proud lah sebab she's a better Muslimah than me. Lepas tu, nombor 2, of course, kita minta maaf lah pada anak kita. Sebab macam memang ada stage moms out there. And akak rasa akak pun one of those lah. Macam suka, seronok bila orang suka tengok anak kita macam comel-comel. You know. So I would totally minta maaf. Tapi of course, all this uploading and everything, it would stop once dia dah mula besar. You know. Akak tak rasa akak akan terus upload gambar anak-anak akak the moment dia dah capai usia dia. Tapi itulah tu. Sekejap akak nak tengok kalau Kak Dina masih ada lagi. Kak Dina ada. Bismillah. Hi Kak Fit, I'm watching you from Saudi. Hai, Assalamualaikum. Kak Dina. Assalamualaikum Kak Dina. Hai Kak Dina. Hai Fin, ni apa cerita ni Fin? Okay, so tak apa, Kak Dina tanya je. What happened to me, okay? So yesterday, Kak Dina, anak Kak Dina datang dalam bilik Kak Dina. Dia kata, Umi siapa Fin Jamal ni? Macam why? Because she's talking about rape. And I said, what did she say? So then Kak Dina pun baca balik semua, apa semua yang Fin post. Kak Dina baca semua artikel online. Kak Dina dengar balik discussion. And honestly, Kak Dina macam, wait a minute, something's not right here. So I wanted to speak to you yourself, macam Atika juga. So Kak Dina rasa Kak Dina tak boleh nak buat judgement unless Kak Dina dengar semua talk daripada Fin. Sebab kita tahu orang like to misinterpret whatever we say, kan? Dan kita tak percaya because what is out there is not necessarily the truth, and you should always go back to the source and ask you lah what you really mean. So tadi Kak Dina dah dengar a few things yang Fin cakap dengan Atika. Okay, bagi Kak Dina, kejap Kak Dina bagi Kak Dina cakap sikit. Okay, so Kak Dina, I have a problem with some of the things you said. So firstly, I think Fin, this is my nasihat to you, right? As a person who's always been backlashed as well because of my opinions, okay? There's certain things you feel you need to talk about, but there are certain things that are best not to be talked about in a public forum, especially on social media. Rape is one of it. Sometimes ada benda yang memang Kak Dina cakap memang Kak Dina tak setuju dengan apa yang Fin cakap dekat atas tu. Banyak sebenarnya, but I can understand what you're trying to say. But these type of advices kita tak boleh nak bagi dekat social media macam tu. Satu, kita tak hidup dalam dunia yang ideal, Fin. Not everybody will practice Islam. Not everybody, katalah macam kata Atika tadi, semua orang cover aurat. Semua orang tak post gambar kat social media. But hakikatnya, rape has been happening before social media. Right? It's been happening since the beginning of time. So, there is no stop, actually. It is a disease. And unfortunately, rape will continue to happen. But my problem is also, Kak Dina rasa, the way Fin put it, walaupun Fin tak niat macam tu, but the way you put it is that women are to blame. Dia tutup aurat pun dia salah, dia tak tutup aurat pun dia salah. Dia tutup aurat, dia salah. Sebab orang lain pula yang tutup aurat. Hakikatnya dalam dunia ni, tak semua orang akan tutup aurat, Fin. Kalau semua wanita Islam tutup aurat, ada wanita bukan Islam tak tutup aurat. Porn is out there, and the highest consumers of porn are Muslims anyway. You know, things are always complex. You can never say, oh, when we do this will happen. There are many layers in between that. They are very complex. So issues like rape, we cannot discuss like this. We cannot be discussing in a forum like this. So
my advice to you is just say, I'm sorry if anybody misunderstood me. This is a very complex issue. My sympathies are with the victims. When a rape happens, the man is, to me, they are to blame. And there are many factors why they become rapists. Sometimes they themselves were raped, there are the psychological issues, there are the macam-macam factors yang make a man to rape. And then bila Finn cakap, selfies, that's also another problem. People can misinterpret that. So it's better not to say that. Do you understand what I'm trying to say? Yeah. So better not to say things that will make people misinterpret you. You know where I've been. I've been through so much in my life. So look at me. I shut down everything, Finn. I shut out all my social media. I don't want to comment about anything anymore. It's not worth it. It's not worth it, Finn. I don't upload anything. My life is completely private now. People can't, you know what I mean? Yes. I understand what you're trying to do, and I understand that you can't do that. But I'm just saying, try to be a bit more careful in what you say, especially on issues that are very complex like this. So, yeah, I mean, like, okay, kejap eh. Yeah, do you want to respond to that? Faham. I totally understand apa yang Kak Dina pegang, dan itu sebabnya saya macam bila dalam hal-hal macam ni, I'm more of a prevention punya section. Apa yang I know this world is not ideal, I know. But then again, to expect the world to be ideal untuk barulah saya berubah atau barulah saya nak memberikan penerangan tentang bagaimana nak menghidupi hidup yang ideal, then I think tak sempat nanti, because I do not have time. I do not have time to make sure macam ni. Dia macam ni, I know I'm gonna die anytime. So kalau saya tunggu dunia baru perfect, then susahlah, sebab saya akan rasa tak happy tinggalkan anak saya dekat dunia ni. So I have to make sure anak saya is prepared untuk hadap dunia yang tak sempurna ni. So apa yang saya nampak adalah, you know, if you wait for everybody untuk tutup aurat and everything, dah susah. So be the first one yang tutup aurat. So if you die dalam keadaan yang tak betul, if you die dalam keadaan yang betul walau dunia still masih tak betul, then at least you would die happy. I remember this one time, kejap Kak Dina sorry. Okay, I remember masa ayah mertua saya nak pergi haji, pesanan dia kepada suami dan juga anak-anak dia yang dah kahwin adalah, okay, waktu ayah dengan mama pergi haji, jaga rumah elok-elok, jaga anak-anak semua, kunci rumah, segala benda dia bagi. Lepas tu, because dia PDRM, mama pun PDRM, bahagian detektif, seorang jenayah, seorang narkotik. So dia dah tahu dunia ni macam mana. So apa yang dia cakap adalah, kalaulah waktu ayah tak ada ni, ada orang pecah masuk dan nak rompak segala apa dan rogol bini kau, kalau kau mati dalam keadaan protecting your wife, ayah rela. My approach, maksudnya we die trying. Sebab kalau nak macam dunia ni. So in terms of this rape thing, what are you trying to do actually? I cannot stop people from raping others, but I can tell us all, jom kita jaga diri kita supaya kalau satu hari nanti jadi pada diri kita boleh cakap pada Allah, ya Allah, I tried my very best to protect diri saya ni. So you are trying to tell the women, so we just put it out there. So you are trying to tell the women to what? To protect ourselves. Okay, how are we supposed to protect ourselves in your opinion? By covering our aura, by following the Quran and Sunnah. Jaga diri Kak Dina. Saya tak tahu macam mana nak explain dengan cara lebih simple lagi. Memang jaga diri je. So I think best is, kalau Finn cakap, okay, let's protect ourselves by covering our aura and follow the Quran and Sunnah. Full stop. Like, because then people can't, you know, but when you macam ni, kalau kita dah jaga diri kita, do selfies, do this, it gets a bit, do you understand, it gets a bit messy. Faham, cumanya macam ni, I tak tahu macam mana nak sampaikan kat semua orang yang kalau okay, macam ni, ramai di luar sana yang study kau daripada pagi sampai malam, buat solat hajat, buat itu, buat ini, buat segala effort, sebab orang kata kalau nak great marks, jaga cikgu, jaga. Ada orang cakap jangan post gambar nampak boobs. Look, if you don't post, other people will.
because we don't live in an ideal society. There's going Yes, to Kak be war. Dina. There's going to be, so you do Yeah. your, okay, fine. You feel that by us covering our ara, we are doing our part. Fair enough. But my problem is also that, look, the men, we can't think like this of men. There are many men who don't rape, and people who rape has a problem. And it's not our job to take care of iman orang lelaki. Orang lelaki kena jaga iman dia sendiri. Bukan tanggungjawab kita seorang perempuan untuk jaga iman orang lelaki. Letaklah perempuan bugil kat depan dia sekalipun, dia kena jaga iman dia. It's not our responsibility. That I have a problem with. Sebab It's tu not our saya tak responsibility, Fin. Tu sebab saya tak tegur the rapist. Tu sebab saya pesan pada kita semua. Kita semua kena jaga diri Dina sendiri. masuk Wadina susah ditegur. Apa benda lah dia orang Kak Dina jangan baca komen. Jangan baca my God. komen. Meg, kita, you are Benda talking lah to ni. me. Meg, kita, you are talking to me. It's okay. Jangan baca komen. Nanti pening. So macam ni. So kalau macam kita student, kita dah belajar, kita dah bangun malam and everything. At the end of the day, siapa yang decide result kita macam mana? Allah juga, betul tak? So kalau kita dah study, kita sebagai mak opak, kita identify anak kita yang mana rajin. Yang ini dia memang rajin, bangkit malam segala bagai, memang dia bagus. Tapi result dia tak bagus. Adakah kita marah pada dia? Tak, sebab kita nampak effort dia. Understand? Berbanding dengan kita tahu dia ni pandai, tapi tak nak bangun malam, tak nak study, tak nak apa, lepas tu dia melingkup. So kita macam, you know you should be trying harder, right? Macam tu. Itu angle saya. Mungkin orang tak nampak skop yang saya pegang ni. Tapi itulah tu. Yeah, I mean, at the end of the day, Finn, we all have our own opinions. You know what I mean? We all have values that we live by. We all have our opinions on things, and everybody is based on like our experiences. Cara kita berfikir semua lain-lain macam Fin cakap tadi kan. But I just feel that this, I don't know how this was blown out of proportion. Biasalah kadang-kadang benda tu I completely understand how that can happen because it has happened to me. It's just that I'm sorry. it's not an easy subject to sort of, it's a very complex subject, right? So rape is not as easy as cover your aura, you will not be raped. It's not like that. You know, let's follow Quran and Sunnah. Of course, that goes without saying. We have to follow Quran and Sunnah. But things will happen in this world. And I understand what you're trying to say. You're saying prevent it before happening. But also like what you're saying, we can't prevent. We don't know what's going to happen. So yes, we play our part by things are going to happen and things are going to happen. But when you put it like, okay, tapi rape, you know, it just gets so messy, Fin. So I don't think that kind of advices should be on social media, on your platform. I mean, you get what I mean? It can get so, like, now it's out of, I think this has been, Sorry, honestly, like everyone's talking, everybody's giving the, it's not worth it, Fin. It's not. You know what I mean? For me. Okay, why is it worth it for you? Like what bit was worth it for you? Dalam semalam dalam DM saya, walaupun macam dengan jutaan makian di luar sana, but come forth 2-3 orang yang cakap, Kak Fin, now I understand, you know, I should have, you know, take care of myself better. So that makes me happy. You know, I may not save What do you mean? Like dia kata, why did they say that? Sebab contoh yang saya cakap pasal Kak Tun dengan Linda tu, ramai saya ni Linda lah tu Kak Fin. I'm the one yang putting myself over there. I know I should take care of myself better. So for me, macam dapat seorang dua yang faham my point, I'm okay already. And I know that saya langsung tidak ada niat saya nak jadi speaker kepada isu-isu rogol. Lillahi ta'ala tidak. But I am talking to my followers here yang tahu my way of talking. Cumanya, tak salahkan, semua ni qadrullah. Allah izinkan benda lah ni tersepah sampai ke luar sana. Tapi ada hikmah dia. To ask me to stop doing all this is kind of unfair because, you know. No one's asking you to stop. Yeah, I mean like macam. No, this topic. You do whatever you feel like you need to do, Fin. Yeah, of course, no one should ask anyone to stop to do anything. You know, it is your social media, it is your thoughts, it is your. You say whatever you need to say, but then it gets messy sometimes like that, right? And then we have to understand that people have different opinions and people won't agree. If you want to soldier on and sort of face all that, then no, that's entirely up to you. I mean, no one can stop anyone from doing anything anyway. Yeah. Apa Kak Ni nak cakap,
sometimes I just disagree with how maybe you put it out there, I'm because it can sorry be for that. misconstrued, and people can take that. I mean, feel free to agree to disagree, right? But Yes, when you ma'am. say like, okay, katalah, we shouldn't be traveling. We can travel, Vin. We You know what can I mean? Like, travel with the yeah. So exception. Yeah. I mean, so yeah. It's just I don't know how to say it, but I it was a bit. Yeah, there was many parts Sorry, that Kak Dina. I don't disagree as I don't agree as well on that bit. But yeah, let's do our part. I don't know. Do you want to ask me anything, Finn? Like, No. Sorry Kak Dina if this discussion tak sampai apa yang Kak Dina harapkan. no, Kak Dina nak kena cakap dengan Finn sendiri. Kak Dina nak tahu. But I don't think I got the full gist, because I feel that yeah, I mean, that fair enough. This is what you feel that you need to do, but then I guess there are many things that probably I just cannot agree with on this. Sorry, yeah. No, you don't have to say sorry. I mean, people will disagree. I feel strongly that when a man rapes, it is we can't say it is because of, oh, you didn't do this, the women didn't do that. We can't do that. No, I'm talking in sebagai society as a whole, not victim specific. Macam bila dah kena rogol, I would not go to the victim and say, do you know what's wrong? This is what's wrong. Pap. No. I'm talking to the society, as in like kita kena tolong sama-sama. Sama juga macam isu tadi ada cakap macam I still upload my pictures and everything sebab ada je orang yang suka dengan nikabis and all. It is my struggle but it's as well. not wrong Yeah. to upload your pictures. There's nothing wrong with uploading your pictures. It's Is better. there? It's better to untuk elakkan daripada macam jadi punca fitnah lah, because we are fitnah, Kak. Who's fitnah? The woman? Yes. Well, the whole Kak world Din- is a fitnah. The whole world, this world is a fitnah, not only women. Yes. So we can't say women are fitnah. This whole world. Dia macam ni, fitnah, makanan. harta pun Macam ni. fitnah. So Makanan pun sebagai contoh, macam niat saya baik nak upload gambar saya tengah minum kopi. So saya pun upload gambar kopi dengan cantik. Niat kita baik, tapi ada orang yang macam dia terus sakit hati. Kau ingat kopi kau seorang je sedap. Boleh timbul penyakit ain, boleh timbul iri hati. Memang bukan salah kita kalau dia yang sakit hati, tapi we can prevent it from happening. Yeah, that's why. I mean, that's why I shut down my social media, because I don't want to have to do anything with that. You know what I mean? It is better. But yeah, but it's not. I mean, but in this today's world and age, I think we should be able to live in a society where women can go out and do study groups. We can. Yeah, we should be able. Women should be, if my daughter comes home from uni malam, dia naik bus, she should feel safe, because the men are educated enough not to do that, and they are out there to protect. So that's why I say isu yang there are many layers to it. It's also very, very complex, and sometimes it is best not to mix a lot of things together. You know what I mean? So just so people don't misinterpret. That's it. That's my point, I guess. InsyaAllah. Yeah. So yeah, you take care, Vin. Thank you, Kak. Yeah. Alright. Assalamualaikum semua. Baik. Jangan gaduh. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay, Alhamdulillah. So, best hari ni kita dapat dua angle yang dia bukan je nak kata bercanggah sangat, tapi macam semua orang entitled untuk pendapat masing-masing. So, I know, Akak bukan in denial sangat yang dunia ni tak ideal. Semua orang tahu dunia ni tak ideal, tapi kalau nak tunggu dunia ni ideal sampai bila? Betul tak? So, apa yang akak pesan kat korang ni, korang ambil lah. Mana yang baik, ambil. Yang mana tak baik, korang janganlah ambil. Sebab aku ni manusia biasa. Okay? Sabar. Nah, Assalamualaikum. Nah, jangan masuk.
Yelah. Semua panggil Kak Na lah. Kejap. Nah, biji ke? Kau nak masuk tak nak? Aduh, ya Allah. Kak Na tak nak ke? Dia tak approve kan? Nah, orang panggil kau ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum, jangan marah. Assalamualaikum. Nah, sabar. Istighfar dulu, sister. Istighfar. Istighfar. Okay. Ya, silakan Puan Mazlina untuk rumuskan perbualan kita hari ini ya. Silakan. Tak apa. Amy. Tanya bila nak beli pokok. Kau ajar. Nanti aku beli pokok lah. Nanti aku mesej kau lah. Setan dia ni. Aku dah move on dah. Aku dah touch pasal isu semalam ke pagi tadi ke. Let's move on everyone. Alhamdulillah. Kita Yes, kena betul. berlapang dada. Ya betul. Berlapang dada. Kena belajar lagi. Teruskan cari ilmu. Bukan cari salah. Apa yang kita pernah tahu, kita apply. Kita baru tahu, kita apply. Sebab selalu Islam dengan ilmu dan amal kan. Kalau Islam ada ilmu je tak guna. Orang Islam yang betul Islam, bila dia berilmu, dia beramal dengan ilmu tu. Itu adalah baru Islam. Sebab ramai je dalam muka bumi ni orang ada ilmu. Ramai. Memang orang yang terror, genius semua. Tapi perasan tak, ada yang tak beramal pun dengan ilmu dia tu. Contohnya yang dia faham Quran, dia belajar Quran. Hari-hari baca Quran. Tapi apa yang Quran cakap, Allah cakap dalam Quran tu, dia tak amalkan pun. So nothing. Ilmu mesti dengan amal. Dan tugas kita, bila dapat satu ilmu, sampaikan. Walaupun sepotong ayat. Tu yang aku faham lah. Sebab aku tak ada ilmu. Tapi every time aku belajar kat kelas, aku akan try to share even satu ayat. Tu je aku punya motif. Sebab hari-hari kita belajar. Kita tak tahu semua benda. Semua benda kita tak tahu. Siapa yang tahu semua benda? Allah je. Even Rasulullah pun tak tahu semua benda. Betul. Nanti sebelum ada orang cakap, Rasulullah tak tahu semua benda. Betul, Rasulullah tak tahu bila tanya kiamat. Rasulullah tak tahu bila kiamat, bila dia nak mati, dia tak tahu. Betul. Banyak So, benda macam, yang, betul. Kita ni apatah lagi tak tahu semua benda. So macam sebenarnya, sila. Nah, ni ada soalan yang aku selalu nampak berulang ni. Orang tanya, Abi kalau bapak sendiri rogol anak macam mana? Kau cakap dia sebab kalau aku cakap orang fikir aku nak defend. Cuba kau cakap. Sekarang ni kan orang duk petik satu statement, duk putar benda tu. Orang tak nak faham konteks sebenarnya. Point sekarang ni yang orang cetuskan tu, orang ambil statement kau salahkan siapa-siapa dalam isu rogol ni kan. Sebenarnya rogol tu tajuk dia, main topik dia. Lepas tu kau try masuk sebab ada first statement tu, ada orang buat statement yang dia salahkan lelaki semata-mata sebab rogol ni kan. So kau nak try to highlight kes rogol ni bukan salah lelaki semata-mata. Dia involve banyak pihak. Dia involve lelaki, involve perempuan, involve kita punya lifestyle. Macam-macam lah faktor kat dunia ni, banyak factors dia. Tapi orang terperangkap dengan satu statement tu, dan kau punya style bila kau nak explain something, kau suka buat cerita, kau suka bagi sampel, kau bagi contoh situation. Dengan panjang. Kau jadi panjang. Kalau orang dah biasa masuk dalam live kau, masuk dalam kau punya story, orang akan tahu style macam mana kau nak sampaikan satu benda. Bila orang tu tak pernah berborak dengan kau, orang tu tak pernah pun datang rumah kau, tak pernah masuk dalam live sharing kau everyday dengan budak-budak ni, tiba-tiba dapat satu isu nak datang bagi opinion. Tak fair lah. Lepas tu bila kau cakap sorry, dia kata tak payah cakap sorry. So dia nak apa? Bila kau kata kau nak kau nak stop ni, kau tak boleh stop pula. Kan pening. So kita tak payah nak influence sangat dengan orang punya pendapat kita, back to Quran Sunnah macam kau selalu cakap lah. Benda tu orang susah nak faham. Tapi tak apa, slowly insya-Allah. Sebab kita sebagai manusia tak ada hak untuk buat orang faham. Hak tu pada Allah semata-mata. Hak Allah punya kudrat, Allah punya kuasa yang membuatkan orang tu terbuka pintu hati, terbuka tu apa, nak faham tu, nak faham ni. Nak marah, nak apa semua, Allah punya kuasa. Macam even kita boleh bangun pagi ni pun sebab Allah punya kudrat, bukan sebab kita kuat.
Bukan sebab kita sihat, kita pakai makan vitamin ke, kita bangun. Ni semua Allah punya power. So tak ada apa kat tangan kita. Semua kat tangan Allah, tak apa. Even orang tak suka kita pun kita tak boleh nak paksa orang tu suka kita. Dan kita tak kata kita betul pun sebab kita masih belajar. Kita tengah belajar kot. Betul. Betul. Kadang-kadang aku kena akui kadang-kadang bahasa aku ni macam dia macam kau kenal aku nak. Macam mana cara aku, macam kadang mulut aku lagi laju, lepas tu otak aku jam, dia CPU dia panas and everything. So Kadang-kadang kalau borak tak dengan tersampai. kau aku diam je sebab aku nak train. Kau faham? Dan aku diam kat sebelah sebab aku nak fikir mana apa benda kau punya points. Kadang-kadang bila aku tak faham aku akan cakap aku tak faham. So kau explain lagi sekali. Sebab cara kau macam aku jenis yang straight to the point ataupun aku just cakap je. Compare lah caption aku dengan caption kau. Caption kau boleh 3,000 patah perkataan, caption aku dua patah je. Tapi penyampaian is there. Kau faham? Faham. Tapi kau kenal aku. Kau faham kan macam yang isu ni sebenarnya macam dia sebenarnya miscommunication je kot, ataupun bila dah ada miscommunication lepas tu orang tak nak dengar. Dengan faktor satu lagi yang macam siapa cakap tu, yang rantai cakap tu, kau ni buka mulut je tak cakap apa-apa pun orang boleh benci. Tu fact yang semua orang kena terima. Subhanallah. Thanks Ana. Aku rasa berbudak ni pun semua macam Kak Nah. Kau pun tiba-tiba dah ada adik ramai ni. Nasib kau lah ya. Yalah. Sorry dah kita nyorok je kat belakang. Nah, aku kalau boleh macam sebab macam diorang duk fikir kita ni memang 100% Quran Sunnah. Macam semua benda kita ikut. Kau boleh tak share dengan diorang sebenarnya kita pun struggle, ada benda kita tak betul lagi. Boleh tak? It's not easy, ya Allah ya Tuhanku. Even nak bangun subuh on time tu pun benda paling susah. Tu yang kita orang Fin ni aku kadang-kadang macam geram lah sebab dia suka nak layankan masyarakat punya soalan semua tu. Dulu aku tak boleh accept benda tu sebab rasa sakit hati tau sebab orang suka komen lah apa benda kan. Tapi personally aku tahulah dia ni macam mana, siapa semua. Lama-lama aku faham lah apa sebenarnya dia punya motif buat benda-benda semua ni. Tak ada apa sebenarnya, dia nak pahala je. Bukan kau pergi ke tempat lain. Apa kau cerita aku pula. Tak maksud aku macam kita pernah je kan pergi ke kelas, lepas tu ustaz cakap okey ini ada hukum gini. Tapi benda tu kita tak dapat buat lagi. Kita ada kan? Sampai sekarang masih ada lagi kan? Sebab orang duk fikir aku nasihat ni semua kena telan. Tak kan? Betul. Okey. Benda paling simple the fact yang Allah cakap pasal aurat lah dalam Quran jelas semua kan, hadis semua, perempuan kena cover tahap mana semua. Dan the fact yang ada balasan dia siapa-siapa yang buka aurat semua benda ni kan, betapa kita kena jaga aurat kita sebagai perempuan. Aku accept benda tu, tapi dalam masa yang sama aku pun masih struggle nak cover aurat tu. Kita faham, kita ambil apa yang Allah cakap tu memang faham. Tu tauhid kan. Kita dengan ada agama kan kita kena ada tauhid tu. Tapi kita tahu hari-hari kita ni sebagai manusia biasa tak dapat elak daripada buat dosa. So apa yang kita boleh buat? Allah cakap juga bila kau buat salah kau taubat. Tu simple. Kita jangan make life kita ni complicated sangat. Salah taubat. Salah minta maaf dengan orang tak jadi apa. Kalau kau salah kau minta maaf dengan orang tu kutuk kau balik. Kita antara kita dengan Allah je urusan kat dunia ni sebab Allah cipta kita untuk diuji dan dimatikan. Barulah hidup kita start nanti. Sekarang ni kita tengah bermain kat dunia ni, kat atas dunia ni, main dengan harta, main dengan populariti, main dengan ada 3 benda tu, wanita, harta dan kemasyhuran. Wanita, harta, anak. Anak. Tengah diuji ni kita ni. So nanti dah mati barulah kita sedar apa benda yang kita tengah bergaduh semua benda ni tak sampai setitik air pun. It's not a big issue. Kita tak payahlah nak dia sangat. Betul. Nak macam lagi satu kalau macam korang minta lagi satu macam kalau korang nak cari logik akal logiknya dalam agama, korang cuba fikir Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh Allah sembelih anak.
kalau kita lah tiba-tiba ada Tok Iman cakap okey sembelih anak tu. Kita kata gila Tok Iman ni. Betul tak? Sebab kita rasa macam kat mana logiknya, ini manusia takkan aku nak sembelih. Tapi itulah dia beza iman kita dengan iman para rasul. Senang je. Rasul, Nabi Ibrahim cakap, ya Allah, aku kena sembelih anak aku. Anak dia cakap sembelih je bah. Sebab dah memang Allah yang kabur. Betapa macam logik ni tak ada. Bukan nak kata tak ada logik. Al-Quran ni berapa persen tu saya cakap yang benar? 80%, 90% adalah 80% adalah kebenaran. Ada beberapa peratus yang benda kita tak pernah nampak lagi sebab benda-benda hal barzakh segala bagai. So kalau benda ni dah 80% memang confirm tak ada penipuan. So bila Allah kata buat gitu, buat je. Jangan petikaikan, jangan apa. Kalau kita belum mampu buat, kita macam okey, senyap dulu. InsyaAllah. Betul. Kan. Sebab last, kau ingat tak masa aku itu kelas Asim juga aku rasa. Kelas Syekh Asim, akak tanya pada Syekh, cakap Ustaz, Syekh, dekat dalam Quran, dekat dalam sunnah asyik cakap pasal anak-anak kena jaga mak bapak je. Asyik cakap pasal tanggungjawab anak kepada mak bapak. Boleh tak cakap, boleh tak bagikan saya sebab saya tak jumpa lagi dalil-dalil yang cakap pasal anak-anak dengan mak bapak angkat. Sebab akak fikir Juna dengan akak lah macam takkan tak ada satu pun. Kau ingat tak aku tanya soalan ni? Ingat. Lepas tu cakap takkan tak ada satu pun ayat pasal macam anak angkat dengan mak angkat atau anak angkat dengan bapa angkat. Lepas tu Syekh cakap dengan simple je, tak ada. So memang aku menangis kat situ macam macam rasa je tak special kan. Tapi Syekh cakap apa yang kau buat pada anak kau adalah kebajikan sesama manusia. Itu je. Kadang-kadang ihsan. Kadang-kadang kita ni rasa macam nak something is so special about us. Lepas tu bila tak ada macam takkan ada, layak ke kita nak kata benda ni tak lengkap maksudnya kalau tak ada cakap pasal anak angkat dengan mak angkat maksudnya ini aku tak nak terima benda ni. Tak boleh. Kadang-kadang logik akal kita, cara kita romanticize dunia ni, kita meromantikkan dunia ni ikut definition kita, sedangkan tidak. Kita kena faham Quran macam mana, sunnah macam mana, itu saja. Itu pendapat aku lah. Tak? Betul Kau lah. Baban. Okey dah. Aku rasa bila nak borak, kita boleh borak macam-macam benda. Tapi bila betul. orang nak fokus kat satu benda tu, borak secara lapang dada. Kita macam, kita kalau orang nak datang dekat kau, nak cakap dia tak agree dekat kau, kita ni nak pergi dekat berapa puluh orang yang kita tak agree tu. Kita nak suruh dia buat live, kita nak cakap dia kita tak agree. Okey lah, hari ni ada satu statement dekat TV tu, ada berita menteri tu cakap apa, tak setuju lah menteri ni cakap. Okey, menteri tu buat live sikit, aku nak masuk ni, aku nak cakap kat dia ni, I'm not agree. Habislah macam tu. Penat nak explain je. Kalau kau tak agree dengan dia, kau pergi cari ilmu yang betul yang kau agree, kau pegang, kau praktis benda tu, kau tunjuk apa yang sebenarnya kau belajar. Kita kan walking Muslim, nak tunjuk Islam ni bukan dengan kata-kata je, dengan apa kita punya akhlak, kita punya peribadi, kita punya cara bercakap, cara cakap dengan orang, adab kita, akhlak kita, itulah Islam. InsyaAllah. Okay aku rasa aku dah bangun dah ni. Laki aku macam dah mula jenguk-jenguk kat pintu. Okay, thanks Nai. Alright. Okay. Nanti kita nanti beli pokok. Bye. Bye. Alright, so insyaAllah takat tu saja. Nanti kalau ada apa-apa kesilapan ke benda ke minta maaf. Kalau ada apa-apa soalan lagi bolehlah borak-borak aja dekat ni. Okay. So insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.